Assalamualaikum. Malam. Ya, Siapa? Dulu ni. Yalah. Jom. Bagilah barang. Bagilah drawing. Sekejap saya dah yang brochure hari tu saya dah tukar sikit. Sekejap. Apa? Scale? Saya dah tukar layout sikit. Okey. Ya bro. Okey. Alhamdulillah. Kalau saya guna AI boleh ke? Tak ada masalah. Okey. Mila nak share ke saya share? Mila nak. Saya. Okey. Saya share yang baru lah. Boleh. Kalau yang lama tu bro ada kan? Ada. Okey. Saya. Yot punya ini dah habis dah. Ya bro. Yot punya dah habis dah dengan grup dengan ni. Grup saya tak habis, tapi saya dah lepas lah. Okay, nampak ke bro? Nampak. Okey. Allah. Ni yang saya dah tukar sebab asalnya saya ada problem dengan asalnya saya masuk bas ikut sini juga. Lepas tu saya tukar masuk ikut sini lah yang macam dah di dalam set analisis kan dah ada ikut sini bas masuk ke bawah ni. Lepas tu saya tukar yang road belakang ni je lah dan depan ni sikit. So kalau bas dia masuk ke sini, interstate dengan shuttle bus masuk ke sini, sini juga. Lepas tu shuttle bus dia akan ikut laluan ni. Ni shuttle bus terminal dan dia akan turun keluar terus lah. Lepas tu kalau interstate simple je lah. Dia turun. Lepas tu ni interstate terminal, arrival. Lepas tu ada kalau bas tu driver tunggu untuk jadual selepas itu, so dia tunggu kat sini, then ni departure hall. So dia akan keluar jugalah. Dia kalau nak kena parking masuk, baik dia maintain je, buat je dia 3 kali tak boleh. Kan maknanya dia ikut sebab dia kadang apa? Kalau bas ni kan dia ikut bas punya nama kan, dia punya apa nama dia? Kalau intercity syarikat kan. Kalau international macam tu. Ataupun sebab dia ada 3 kan, dia ada sebab dia 3 yang dapat dia ada departure, tu dia ada nak parking nak menunggu, dengan dia ada yang pick up kan. Departure, arrival, tunggu, departure. Dia macam dekat sangat. Kan contoh yang daripada yang arrival tu pada parking kan. Dia macam kita tukar kotak parking lah. Ni ke? Sebab orang pun boleh jalan je keliling tu, dia tak adalah susah dia tu. Sebab Biar je lah.
saya rasa boleh yang ataupun boleh je waiting hall dia tu share je kan. Mana waiting hall sebab dia macam mana pun end up nanti dia akan naik escalator yang sama atau naik tangga yang sama. So saya rasa macam dia macam tak ada beza sangat lah kat situ. Dia bukannya satu tool yang asing. Tapi okey je lah, maknanya okey je lah, tak ada masalah pun. Dia maknanya ikut bas, kalau dia bas apa dia parking situ kan. Lepas tu dia tunggu sampai dia turn. Kalau tak ni dia keluar je lah. Kalau dia tak ada pick up, memang ada certain bus dia hantar je, dia tak pick up kan. Betul. Okay. Untuk bas lah. Route bus. So kalau untuk kereta dengan teksi dia akan masuk ikut sini. Turun pula. Naik. Jap. Saya berperasan. Mila, rem tu saya rasa sebaiknya buat dekat dalam boundary. Sebab kita tak boleh nak collect dia lebih kalau yang dekat yang daripada. Tapi rem pendek je kan? Semeter pula 10 meter. Dia macam jalan keluar biasa lah. Sebab saya buat dekat 3D. Buat 3D lepas tu dia punya ni tak sampai pula dekat jalan. Maksudnya jalan tu di bawah lagi. Mana kalau panjang pun tak lepas. Kalau panjangkan rem panjang sangat. Panjangkan rem maksudnya? Kalau panjangkan rem yang bahagian dalam. Ini? Sebab saya rasa macam tak sesuai, especially yang rem yang dekat interstate and set yang exit tu bas. Ni. Sebab kita buat rem dekat luar boundary kan. Padahal sebenarnya kita punya ni sebenarnya kalau kita buat kat sana pun kita buat jalan biasa yang proper je untuk sambungkan kita punya bangunan, kita punya kita punya site tu ke jalan. Biasanya gitulah. Tapi memang tak pernah tengok rem yang di luar boundary lah. Saya takut benda tu tak lepas. Sebab itu bukan kita punya kawasan kan. Betul. Dia macam tak apa kena kat itu. Kalau boleh susun sikit lah. Boleh. Boleh kan. Tak banyak pun sebab rem pendek je tu saya rasa. Kalau yang masuk kereta tu macam boleh. Keluar kereta tu macam nak kena mencari sikit lah kat mana nak taruh punya rem tu kan. Yang bas tu lagi saya tak sesuai. Dia dah keluar ke atas, lepas tu ke tepi lagi. Dia maknanya kalau depan tu pun kita lepas side orang lain lah. So kalau bas tu dia akan keluar straight je lah. Dia bukan sebenarnya, dia sebenarnya boleh je dijual, tapi dia keluarnya tu cumanya biasanya dia akan ada susu lah. Dia akan ada susu. Susu ni so jalan biasa. Dia bukannya dia maknanya jalan biasa lah. Dia bukannya, sebab macam ni kita memang nampak rem proper bagi semua kan. Saya tak biasa tengok macam tu. Faham. Dia akan nampak macam jalan susu je lah nanti. Betul, dia nampak macam maknanya dia macam jalan masuk tu. Macam dia macam yang susu masuk kita tu kan. Macam tu dia macam tu jugalah susu keluar. Faham. Dia masuk, dia keluar. Okay. Cuma yang keluar kita tu dia nampak 90 degree sangat lah. Saya rasa yang tu pun nak kena adjust sikit. Sebab yang ni jalan besar tau. Biasanya jalan besar ni memang dia ada susu. Dia tak buat simpang 90 degree yang macam ada lah, tapi dia bahayalah. Dia ada dua lah. Maknanya yang 90 degree untuk ke kanan, tapi untuk ke kiri pun dia akan ada macam dia akan ada dia punya curve dia sikit. Kat sini ada curve sikit lah nanti. Cuma dia ni akan ke kanan tak semua, tapi saya memang tak sesuai ke kanan. Mungkin ke kiri jugalah ni nanti. Sebab kalau anda kata kita nak buat ke kanan tu dia rapat sangat dengan traffic light yang traffic light utama ni. Especially bila macam ni kan, orang akan main pancung. Dia keluar ni tiba yang nak pergi USIM sampai pancung kan. Yang dalam kes USIM pun ada accident. Yang ni kita nak bawa pula student USIM accident kat luar. Dia macam ngeri sikit lah. Sebab dia jalan besar. Kalau macam yang simpang rapat ni, kalau jalan kecil boleh gagari pasal orang memang tak tend to bawa laju. Kalau ingat yang masa kita punya head to side visit tu,
Ada yang dekat corner pada Jalan Besar tu, yang tu simpang yang curve tu. Ada Ni. bukan ada yang kat kanan tu. Jalan Besar tu, yang tu. Bawah tu. Tinggal masa kita tengah nyimbang, masa tu tiba ada kawan Madam L, dia hot teruk, orang MPN. Dia berhenti, ikut suka dia, tapi dia pun ikut suka dia. Tapi lepas tu memang kena horn dengan, lepas tu ada bas laju. Bas Manipal kot. Dan bas tu laju tau. Maknanya yang tu standard orang bawa kat situ. Tak tahu lah ataupun bas tu memang bawa laju ke apa. Tapi logik dia memang laju lah sebab dia jalan besar, dia jalan 2 lane kan. Dia memang jalan 2 lane, 2 lane. Dia bukan jalan 2-1, bukan dia 2-1. Maknanya total 4-4. Memang situ orang bawa laju lah. Tu yang biasanya kalau simpang ni orang tak buat rapat dengan simpang utama. Tapi kalau takat macam kecil-kecil boleh lah kot. Itu pun dia biasakan kiri, orang tak biasa kanan. Okay, ataupun boleh sebenarnya, cumanya nak kena ada traffic light. Tapi biasanya orang tak buat. Sebab depan dah ada traffic light. Betul. Biasanya orang tak buat traffic light rapat-rapat. Traffic light ni dalam tak sampai 1 meter. Tembus 100 meter yang tu lah lebih kurang kan. Kalau tanya saya, dia kurang proper lah. Kalau anda kata kita nak tambah traffic light ataupun kita nak kona ke kanan ni. Betul. Okay, lagi. Lepas tu, bila ni private vehicle masuk entrance kat sini, mesti dia akan straight. Kalau untuk taksi dengan basement parking dekat bawah ni lah. Dia ke bawah. Maknanya taksi dia akan masuk basement parking tak? Taksi dia punya terminal dekat basement parking. Okay. Tu saya tak buat lagi lah. Tapi kalau yang saya dah hantar kat bro hari tu, Creek 2 hari tu ada. Okay, lepas tu drop off dekat bahagian sini. Dekat corner lah kiranya. Orang daripada sana nampak. Lepas tu ni services. Lori services akan masuk jugalah kat sini. Dan dia akan turun keluar. Services tu services apa? Ni substation, genset. Ni pump ni silap saya yang tadi bro ada ceritakan pump ni, so saya kena tukar lah. Tapi dia bukan yang macam services yang macam refuse chamber bukan Refuse chamber betul lah ada kat sini. Maknanya refuse chamber punya lori tu dia akan share jalan dengan ke tak apa. Sebab loading bay dia dekat area sini. Asalnya saya dah buat dekat sini tapi loading bay susah sikit sebab kat sini kawasan plaza kan, tempat orang berkumpul. Dia boleh susun yang dekat jalan keluar tak? Kalau dia guna jalan bas tak boleh? Sini? Jalan bas. Tapi jauh pula loading bay dengan jalan keluar bas. Okay. Ataupun berdekatan, ataupun dia mungkin dekat yang kona tu kat atas tu kan, kutip. Kalau yang substation tu mungkin boleh ke depan kan, lepas tu buat dia ke belakang. Sebab yang tu pun kawasan depan, sebab kawasan yang public. Senang cerita yang orang awam lah. Kalau yang bas ni kita kisah sangat. Kita apa kisahnya sebab diorang pun takat pick up dengan hantar pick up je kan. Kalau dia ganti tempat lebih kurang dekat substation, lepas tu substation bawa rapat ke belah sana. Ada possibility ke? Substation kat sini ke? Andek. Ni guna layer lain bila senang. Buat layer, tambah layer. Ada layer tu. Layer. Tu. Mana? Kanan dekat tab tahu kan. Yang ni. Yang tu properties kan pergi kat layer. Okey, dekat bawah tu ambil yang sebelah tu sampah. Ni. Okey. Okey, lepas tu lock yang biru tu, yang sebelah mata tu, yang biru tu. Okey, antara mata dengan warna biru. Lock dia. Control dulu kan. Okey. Tak lock dulu yang warna biru tu. Pergi dekat sebelah mata tu, tekan. Tak. Kanan dia. Tak yang kosong. Kiri dia tu. Okey. Lepas tu tekan balik kat merah tu. Okey. So dia memang tak kacau lah. Station kirinya kat sini lah. Possible tak? Alamak.
Erti lah lukis ni. Alah, guna beras je, guna B. B. Hmm. Allah, kenapa dia di sini? Kenapa dia tak nak lukis bro? Sekejap, Stres saya. Mira punya ni berbeza sikit dengan saya ni. Sekejap. Ke saya punya ni lah. Pergi kat Essential Classic, tengok ke bawah. Ah. Mula seronok. Okey, sekejap. Pergi kat tekan yang kat atas tu, basic tu. Tak apa orang kat atas. Ni atas, tab atas. Ha. Nampak basic, line, basic tu. Kanan dia tu, tekan. Kejap. Basic. Oh ni. Ha. Okay. Okey, pergi tekan yang kiri bawah tu. Ni. Ha. Dia kadang-kadang bila kita buka file baru memang dia akan off dia punya ni. Okey, pergi dah macam saya guna suka yang mana boleh. Guna tu lah yang artistik tu. Ambil lah yang atas sekali tu dah. Pilih lah. Dah tekan dua kali kat batas tu. Oh besarnya. Ha, biarlah. Pilih lah yang kecil. Alah. Okey lah. Dah. Tu. Betul colour kan? Okay. Apa pula ni? Kan biru lah. Okey, tekan okey. Sini. Substation. Okey, dia tulis. Mana kat itu lah? Possible tak? Pasal refuse kat sini. Sebab kalau macam saya tak suka jumpa chamber tu dekat bahagian depan. Oh. Sebab kalau kita letak kat bahagian depan, maknanya dia akan share dia punya jalan, akan share dia punya circulation dengan awam lah. Tapi bro. Tapi. Betul lah. Apa. Okey dah. Betul lah. Dia cadangan je macam tu. Tapi terpulang lah. Betul. Cuma lepas tu mungkin kena buat, dia kena jubah sikit kan. Lagipun dia singgah je kan. Dia singgah je tu pun dia bukanlah berhenti makan kuih apa tak. Dia singgah habis sampahnya. Possible eh? Possible. Saya rasa kalau kat situ dia much better lah. Sebab kalau tak, dia bukan satu lokasi, satu lagi kita tengok circulation. Sebab dia sampah ni, especially bangunan yang besar macam ni, korang ada kedai makan. Mana dia ada benda-benda yang basah ni kan. Kedai makan pun bukannya satu kan, mesti ada lebih tak? Betul. Dia ada food court, ada fast food, apa bagai-bagai bla-bla tu. Agak-agak sampah akan ambil macam mana. Biasanya bangunan besar macam ni dia akan ambil satu ke dua hari sekali lah. Kalau kat tempat saya sampah tak, tapi biasanya bangunan macam ni dia akan apply lebih. Dia bukan macam rumah. Kalau rumah seminggu 3 kali biasanya. Tapi kalau yang macam komersial ni, especially kedai makan, dia akan buat sehari sekali. Petang lah kan? Tak tentu. Tak apa. Tak pasti. Saya pun tak tahu. Tapi kalau rumah pagi lah. Bukan kalau rumah. Kalau rumah saya biasa pagi lah. Dia punya zone. Samalah. Tapi benda in detail yang macam tu saya pun tak berapa pasti lah. Tapi logik dia akan ambil tiap-tiap hari. Dan masa dia pun kadang-kadang tak menentu. Takkanlah tiba-tiba bila. Dan logik dia memang akan kutip siang lah. Betul. Saya tak pastilah komersial punya macam mana. Sebab kita biasa tengok rumahnya kan. Tapi kita assume sama dengan rumah lah. Ataupun kalau korang ada jadual kutipan sampah tu ada tak? Ada keyot? Enggak ada. Ada? Kalau tak ada kita boleh assume lah. Agak-agak lah. Boleh masuk dalam gebangan je lah. Dalam gebangan. Okay. Lepas tu takkan kita nak share circulation sampah tu dengan orang yang pergi. Dah lah bukan yang tu je, dia nak kena pusing pula, dia nak kena kona kat parking. Dapat pula tiba lori sampah tu driver baru kan, dia pergi masuk kat drop off pula. Sempang yang mana ni kan, kita pun tak tahu.
dia satu hal lah pula. Dia sebab yang lagi bau ni sebenarnya bukannya refuse chamber ni dia bergantung kat kita cuci. Kadang-kadang dia bau lah tapi tak adalah dia tak sebusuk lori sampah. Lori sampah kalau kita bawa kereta belakang dia pun ataupun kita selang 2-3 kereta kita dah bau dah macam mana. Betul. Betul kan? Betul. So benda tu kita nak kena jaga sikit. Lepas tu buatlah macam buffer sikit, ada apa-apa pokok ke apa untuk asingkan yang bagian yang services ni dengan yang ataupun services depan dengan belakang tu pulang lah nak buat macam mana kan. Tetapi kalau macam TNB apa semua tak ada masalah. Pasal TNB ni benda kering. Dan TNB ni dia bukan selalu datang, dia datang bila ada masalah je pun. Yang mana kebiasaannya dia punya masalah tu memang jarang lah. Tapi kita memang wajib ikut dia punya ni lah, memang nak kena ikut, dia kena ada pagar, apa-apa semua tu kan. Yang ni substation dia tak masuk dalam bangunan Amir kan? Dia asing So maknanya dia kena ada pagar. Biasa tengok kan substation yang ada pagar, lepas tu buat dalam ni buat ada bangunan apa semua tu. Yang tu lah substation. Tapi kalau substation kat depan, kalau tanya saya tak ada masalah sangat lah. Cuma masalah dia mungkin dia akan kacau dekat view lah nanti. Sebab macam mana substation kita design macam mana pun substation kita tak design. So mungkin dia akan kacau kita punya perspektif ke, kacau kita punya macam itulah, benda tu lah. Kalau saya buat kat belakang ni, apa dia substation? Kalau tanya saya lagi okey. Kan. Dengan orang nak masuk tu pun lagi senang memang. Okey. Lagi? Lagi? Masa tadi saya ada klik dengan Prof Zain, dia tiba-tiba kan. Yang... Cok. Bunyi apa tu? Kau bukan bunyi saya, kau bunyi Mira. Dia macam bunyi bergerak-gerak. Dia macam ada ju on tu je. Kipas kot. Rasa kipas kot. Bukan, kipas dengar tapi tadi macam ada bunyi. Yot dengar Yot lah. Memang Mira lah Yot mute. Mira punya earphone tu, mikrofon. Oh earphone. Okey dah ke? Okey. Ha. Oh yang tu bergerak. Bijak lah Yot. Okey. Okey. Lepas tu tadi Prof Zain dia ada klik. Lepas tu dia tadi tengok yang tadi saya sekejap je. Oh sempat Sebab asalnya grup saya pun dah tak habis. Dah habis dah, cepat. Dalam pukul 3 je ni saya masuk. Tiba-tiba dia panggil nama saya. Itu yang terkejut tu. Oh betul. Dekat section saya tu dia macam banyak jugalah feel dia. Sebab sini kalau level dia dah 0.0. Lepas tu kat sini baru -3. So feel dia kat sini banyak. So Prof macam tak okey lah kalau banyak feel. Memanglah dia memanglah tak okey. Korang kan energy tech, sustainability. Logik boleh. Betul kan? Okey. Betul. So kiranya macam kena tukar layout juga ni kan. Tengok saya sekejap. Jom lah Mira. Yang lama lah, yang lama. Tak apalah. Tunjuk jap. Mana? Oh dia punya rambut tu Yot. Dahsyat kan, dia tak nak sikat kan. Umur apa tu? 4. Tu mesti tengah main telefon kan? Ni je buat cara dia diam. Mana section? Oh ini. Tak nampak. Mira bukan share screen, Mira share AI. Sekejap saya tutup. Betul. Buat share screen senang. Okey. Nampak?
Inilah asal-asalnya. Apa dia kata feel banyak ke cut banyak? Feel. Dekat ujung ni kan dia macam memang kalau dalam SketchUp dia memang ke bawah sangat kan. Tak, dia sebenarnya kena tunjuk nak bagi Dr. Zain nampak. Sebab kalau saya pasal korang punya side ni sebenarnya yang dia dalam adalah yang bahagian bawah kat belah kiri kan. Betul yang ujung. So benda tu kalau tunjuk macam ni, kita core punya section ni bukan sama tau. Core punya side ni bukan sama leveling dia. Kena tunjuk yang sebab apa yang saya rasa yang doktor nak tengok adalah kita punya ratio cut dan juga kita punya ratio fill tu sama. Sebab kalau kita punya ratio cut lebih, fill kurang, nanti tanah lebih kita kena dia akan bawa ke mana-mana lah. So dia punya logik dia carbon footprint akan lebih lah sebab dia tak settlekan isu tanah sendiri. Kalau sama juga kalau yang cut kurang, fill lebih. Sebab apa? Bila fill lebih ni maknanya kita nak kena import tanah. Bila fill ni kita punya import tanah ni bukan dia satu lori tau, dan ada berpuluh-puluh lori. Sebab apa? Dia nak bagi compact. So yang ni pada saya, yang ni adalah essence yang energy tech yang nak kena apply lah benda tu. Mungkin betul sebenarnya benda ni, tapi sebab Mira kena tunjuk yang ni mungkin cut belah mana ataupun senang tunjuk dalam bentuk 3D juga. Maknanya kat sebelah ni ada sekali diagram macam mana cut and fill tu. Nak bagi dia maknanya nak bagi tunjuk yang sebenarnya dia punya ratio dia boleh kata macam approximately macam lebih kurang 1 to 1 lah. Sebab kita nak kena, bukannya nak kata benda tu tak boleh, tapi kita nak kena tunjuk benda sebab dia boleh jadi benda dia tak potong kat tengah apa. Saya pun tak tahu sebenarnya. So tapi benda tu kena tunjuk lah kalau betul-betul. Dia sebenarnya tak adalah susah sebenarnya kita nak dapat betul-betul yang exact 1 to 1 kan, sebab tanah yang ada kat situ semua compact, kita nak kena korek sikit dia dah penuh lori lah biasanya tanah. Lepas tu bila kita fill dia akan pada mampat, dia akan ada mesin yang tekan tu kan. Pam. So benda tu memang dia akan makan tanah. Lebih kurang lah. Maknanya di mana dia akan gunakan tanah yang banyak lah untuk fill ni. So yang tu lah pada saya dia punya concern. Sebab dia kena jaga korang punya essence yang berkaitan dengan energy tech ni. Even yang budak-budak saya pun yang terlebih fail pun ada juga yang saya tegur ataupun terlebihkan. So tanah tu nak pergi mana? Kan sebab benda tu, sebab apa yang saya pasal Dr. Zain ni, dia kan kadang-kadang dia selalu tekan pasal carbon footprint lah, berbagai semua tu kan. Betul. Sebab carbon footprint ni bukannya daripada construction tu je, dia masuk sekali dengan daripada material tu nak bawa. Itu yang kenapa kita bagus guna local material, mana dia punya, kenapa kita patut cari hardware yang dekat, kita patut beli yang dekat. Sebab apa? Sebab transportation tu sendiri dia keluar banyak carbon lah. Carbon monoxide kan, benda tu kan. So yang itulah, ataupun keluarkan macam saya tadi buat, ada kan dia tak ada, ataupun mungkin benda tu dah ada yang macam diagram untuk yang cut and fill, tunjuk letak kat tepi tu. Why not kalau benda-benda ni kalau dia related untuk memudahkan cerita, letak kat kecil-kecil kat tepi dulu. Maknanya design strategi yang berkaitan dengan yang special punya layout belah-belah situ, yang berkaitan dengan set planning ada kat situ, yang berkaitan dengan section tunjuk, yang berkaitan dengan form kita tunjukkan. So benda tu bila kita nak cerita ataupun orang nak baca, benda tu pun mudah. Okey, faham. Sebab saya rasa mesti sekejap telefon. Ya, mana budak tu, Yot? Ada ni, main handphone. Handphone kau ke? Dia tak nak ikat rambut. Ikat rambut pun tak nak. Serius lah. Dia marah kan? Kakak. Sini. Kakak tengok. Kakak tengok awak. Kakak. Aunty. Aunty. Tolonglah kakak. Cantik rambut. Aunty. Tengok rambut saya tak nak sikat. Basah rambut. Mak. Okay. Dah.
Pani masuk balik link sama Ada kata pada. Hmm. Okay. Kat mana tadi kita? Contour. Yang tu kita settle lah. Faham yang tu kan? So maksudnya kalau saya biar je boleh ke? Biar boleh Salah. tapi justify buktikan yang sebenarnya benda tu adalah one to one. Sebab sekarang ni Oh, faham. section ni yang kita nampak memang kita nampak feel banyak. Cuba tengok betul-betul. Sebab kadang benda ni kita tengok sebab dia lagilah benda yang 2D kan. Kita mana nampak benda kita potong lah. Tapi korang punya tu lah macam side tu pun dia punya slope dia dua hala kan. Dia banyak. Ke situ. So memang yang basically yang banyak tu memang kita akan potong banyak dekat bahagian. Tapi tu lah nak kena check lah benda tu. At least benda tu dia nampak lebih kurang macam one to one lah. Kalau macam tu okey lah. Sebab ni banyak ni, imagine. Contoh tengok yang field ni, tengok pula yang bus tu. Bukan tengok kad, tengok bus. Agak-agak lolling dengan bus ni sama besar. Lebih kurang lah kan. Okey. Kalau kita tengok yang ni dia satu section ni agak-agak ada berapa bus. Saya ingat mau dekat 10 bus. 10 bus tanah yang belum compact. Kalau dia compact dia akan jadi lagi. Faham tak? Faham. Kita tahu Dr. Zain ni adalah pakar dekat bahagian yang ni. Bahagian apa? Bahagian yang Bahagian benda-benda ni lah, yang energy lah, sustainable organism ni kan. Betul. So dia memperhatilah benda tu, dia nampak lah benda tu. Benda ni bukan nak kata salah. Dia tak salah pun, tapi benda kita boleh dapat yang lagi baik kan. Macam tu lah. Tapi kalau nak biar pun tak ada masalah, tapi itulah kena tunjuklah benda tuan-tuan. Sebab sekarang concern Dr. Zain yang feel tu lebih daripada kad. Sebab sebaiknya kalau kita tekan dan feel ni patut lah. Tunjuk guna 3D lah bagi nampak. Ataupun nak lagi power lagi kan, kalau SketchUp tu korang boleh cut. SketchUp tu kan kita boleh dapat volume kan. Apa ni? SketchUp tu boleh dapat volume. So buat volume yang cut dengan volume yang fill. Tu tunjuk berapa banyak. Lagi cool benda tu. Kalau dia kalau sama dia dah siap lah. Dia mustahil akan dapat sama exactly kan. Tapi kalau dapat lebih kurang kena. Faham tak? Faham. Nanti kan dapat volume tu kat SketchUp. Senang je. Okey Mila. Potong je lah kan? Ke tak? Potong je, lepas tu pergi kat volume tu, tengok dekat entity info dia tu. Dia ada yang bahagian volume. Okay, nanti saya Kena godek-godek sikit lah. Dia ada area dengan volume. Kalau kita select volume, kalau kita select yang macam lah volume tu, dia akan keluarlah volume. Lepas tu? Okay. So tu je lah. Tu je? Yang banyak ditanya. Sikit je. Tapi yang saya punya plan baru tu okey ke? Maksudnya Okey je setakat ni? Okey je? Okey. Saya pun tak tengok detail sebab ni cerita circulation kan. Tapi saya kalau macam tu okey je. Nampaknya macam okey lah. Alright. Okay, lepas tu? Yot. Ali Yot. Saya kah? Kan nak Ili. Ili Aisyah? yang sebenarnya bukan saya. Itulah. Tapi Ili kan dia suka pusing kan. Mana ada bro? Oh ya ke? Okay Ili. Jangan bro. Okay, Ili clear. Sebab Ke sana. Aisyah? Dah ada ajas-ajas kan? Tak. Tak ada lah. Tak apa lah. Tunjuk lah. Ili share lah. Boleh share? Boleh kan? Tak bro. Tapi kan bro, ada flow yang hilang. Macam ni? Flow yang Saya punya PDF ni kan. Flow plan dia saya letak kecil je. Okay. Lepas tu saya benda ni ambil balik pada CAD. Tapi ada yang hilang. Okay, sekejap bro. Saya pun tak tahu apa yang hilang tu. Tak apalah, tunjuk lah.
Tapi dia memang kadang-kadang mengong sikit. Kadang bila kita nak edit balik, dia akan ada tiba ada line hilang lah bagi semua kan. Ni bro, nampak ke? Nampak? Ha. Apa yang nak diceritakan? Lepas tu, Apa yang apa yang, cerita dia apa yang tak cukup kat komen tu? Cuy, apa tak cukup? tak cukup. Saya nak tanya bro, dekat saya punya basement ni kan, Ha. cukup ke satu je fire staircase? Sebab saya punya basement, satu Okey, lagi bangunan saya medan aircon ni besar. Apa yang besar? Dia punya basement? Semua. Bangunan? Bangunan saya. Ha. Besar tak? Ada cek dia punya ada cek dia Besar punya tak? SOA? Belum. Cek, tapi entahlah. Saya pun rasa besar sebenarnya. So, Bro rasa? apa yang saya nampak besar lah. Cuba tengok tingkat-tingkat lain. Kat lain. Ha. Ni je. Ni ground floor. Okey, jap. Ni Ah, first floor. Ya, Jap. Ili, yang ni sama dengan AI tu kan? Mehat Ya. saya bagi saya share screen Aha. saya buka lah. Saya nak hantar dekat WhatsApp bro. Sama kan? Sama dengan itu kan? Aha, sama je. Saya buka yang itu jap. Saya share. Ha. Sebab nak buat outline dan bagi semua senang sikit. Okay. Betul. Baik, azan lah. Nak tengok komen ke baru? Sama je kan? Lily yang konsep tangan. Like old school. Satu lagi kan, kalau kita nak lukis senang kan. Kalau kita buka PDF tu. Tapi brush tu kita kena set up, kita copy je file brush lain, kita bawa. Lepas tu dah, automatik boleh lah. Tak payah nak buat macam tadi lah. Senang je. Copy je. Aduh. Apa yang hilang ni? Saya punya ni, second floor. Ni? Tak tahu kat mana. Tak, ni dalam PDF, dalam CAD saya. Oh. Nasib baik second floor, bukan side plan ke ground floor plan. Okay, jap, cop. Yang ni parking betul-betul. Parking tak masuk JFA. Jap. Okay, kita tengok bangunan Bangunan. Yang ni. Bridge ni indoor outdoor? Indoor lah kan? Tapi sebenarnya saya nak buat outdoor. Tapi taklah. Tak Apa? tahu macam mana saya fikir dia punya roof dia tu. So sebenarnya dia indoor ke outdoor? Indoor lah kot. Indoor. Okay, jap. Macam tu kita buat ni. Ni benda-benda ni nak kena check dekat apa? Bro, kalau saya buat outdoor, tapi macam mana kalau hujan? Hujan yang turun bagaikan. Kalau hujan basah lah. Kan tu ayat. Ada bumbung kan? Buatlah berbumbung tak. Okey, dia kalau macam tu dia akan kira separuh lah, dia akan kira macam balcony.
Ili kalau macam tadi dia akan kira macam balcony. Macam Kalau macam tu saya nak buat outdoor work, ada bumbung lah. aduh Kalau dia kalau balcony macam ni kira dia punya JFA dah. Bagus. Dia akan kira separuh. Oh. Bagi dua macam tu je lah kiraan dia. Betul. Okey, yang ni dalam Maksudnya plaza saya pun sama je lah bro kan? plaza ni. Ha. Plaza ni bukan balcony. Pasal dia kat bawah. Oh maksudnya plaza tak payah lah. Yang ni Walaupun dia ada biasanya dia kalau macam ni biasa tak kira lah pasal dia macam hardscape. Sebab dia betul-betul kat ground floor. Tapi yang ni lain lah. Ni pasal dah bawah bukit kan. Oh, tapi bila tengok ni memang besar lah. Ni satu contoh yang ni. Sebab yang saya rasa besar tu saya tengok basement saya mula-mula. Tengok basement rasa besar Saya nampak basement ni besar juga lah. Tapi tengok bangunan tu sebab basement ni pada saya dia pasal kita tak masuk. Dia apa? Pasal basement ni dia tak, kita tak kira GFA. Adalah kira lah tapi GFA yang kalau yang plus parking punya kan. Tapi untuk yang ni biasa dia tak kira kali dengan parking. Maksudnya tak masuk dalam yang 3,000 tu ke bro? Apa? Basement tak. Macam ni masuk lah kat atas. Oh, basement tak masuk. Sampai jahat okay, balik. Sebab dia tengok lah basement apa. Faham tak saya? Kalau basement dia maknanya dia macam rentable space tu, macam space biasa dia kena masuk lah. Tapi kalau parking, dia bukan basement yang tak masuk, parking yang tak masuk. Oh. Maksudnya kalau saya tu tak masuk lah kan kiranya? Apa dia? Kalau yang saya tu dia ada parking dengan services je sikit tak masuk lah kan? Services masuk. Oh, services masuk. Okay. Oi, tapi besar Ili, besar. Kalau besar ni memang seorang je boleh buat. Ili je lah yang boleh repair. Tak boleh buat apa. Dia luar yang tu lah. Yang ni pun tak masuk in. Yang ni indoor ke outdoor ni? Gaya macam ni outdoor kan. Ni macam mana ni? Yang bro? Yang ni ada pintu. Open. Sebenarnya saya nak buat open tapi saya tak boleh nak fikir lagi secara spesifik macam tu. Semua mostly open dalam mostly saya punya bangunan ni tak adalah macam solid sangat dia punya dinding tu. Tak tahu lah bro. Macam mana nak kira JFA macam ni ya? So kalau macam ni dia akan consider yang ni semua balcony ke apa? Tak juga kan? Saya pun dah muskil lah. Kalau yang outdoor ni. Sekejap. Yang ni sebenarnya nak kena tanya Madam L lah. Dia punya kiraan. Cuba Ili tanya dia. Macam separuh je semua tu. Logik dia macam tu. Sebab dia tak berdinding. Melainkan bilik-bilik yang memang dia berdinding lah. Yang bertutup macam ni kat hotel macam ni. Tapi yang ni gaya dia macam ni kan. Tapi yang ni mungkin kes baru. Bro, kalau yang macam Putrajaya tu, saya nak buat style macam Putrajaya punya terminal tu. Dia tak tertutup sangat. Session. Memang rasanya Ili kena tanya Madam L lah. Saya takut saya bagi input yang salah. Tapi bila dapat nanti share. Okay. Saya takut saya bagi input yang salah jenuh pula kan. Sebab kalau ikut saya, sebab dulu masa saya belajar dulu. Ada seorang member ni yang dah dia buat masa tu kita orang kena buat high rise lah. Kita orang kena buat high rise. Masa tu kita punya high rise, dia bukanlah high rise tapi kita orang dapat
Masa tu site dekat Langkawi, kita orang kena buat middle class. Bukan high lah. Budak lain yang senior ke, bawah semua buat high. So kita orang kena buat bangunan up to 20 tingkat. Tak tinggi lah. 20 tingkat kan. So ada member tu, dia ada kaedah, kalau ikut bylaw, benda ni dia buat sampai jadi 40. Apa yang dia buat, dia tukar semua unit dalam dia jadi duplex. This, faham tak? Oh, faham. So maknanya dia sebenarnya apa yang saya pernah benda ni saya pernah cerita kat Suha, dia yang buat duplex kan. Sam, kalau kau ingat lah. So benda tu dia jadi tinggi, dia still kalau ikut per unit dia adalah dia kira 2 tingkat, cuma dia ada mezzanine kat. Saya tak tahu. So bila kira dia punya memang agak tak, memang jahanam kat lah dia ni. Pasal dia punya tinggi, dia punya 40, kita punya pergi 20. Tapi bylaw dia adalah Betul. 20. Betul. Sebab dia ikut, maknanya dia ikut koridor tinggi. Lepas tu dia masuk pintu. Sebab yang 2 tingkat pun dia ada tangga individu kan. Buruk lah pula. Kan. So tak saya sebab saya benda-benda ni saya tak tahulah macam mana lecturer USIM ni. Kalau yang benda sebab saya pun first time mengajar. Saya kan dengan korang kan semua first time kan. So yang ni first time yang mengajar yang final. Saya tak tahu macam mana orang nampak. Tapi kalau macam lecturer attempt, yang ni diorang open. Sebab benda ni kita boleh argument, kita boleh argue kenapa kita boleh buat tinggi. Sebab dia punya total still 20 juga, tapi macam 40. So yang ni adalah sama. Kalau dia punya kiraan, sebab biasanya JFA dia akan kira. Kalau yang full, kalau yang full dia akan kira penuh lah. Kalau yang full dia kira penuh, betul lah, full kan penuh. Kalau yang bertutup, tutup. Berdinding, yes. Kalau yang dia berdinding dia akan kira penuh. Tapi kalau dia contoh macam koridor tu, dia akan kira half. Sebab apa nature koridor ni dia adalah kalau dalam section dia yang ni plan ke section ni? Yang ni plan lah. So kita gabunglah plan dengan section. So dia jadi macam ni. Koridor macam tu. So dia kira tak ada dinding kan. Dia akan kira berbumbung. Yang ni yang tutup, ni yang terbuka. Yang ni kita kira full. Yang ni kira separuh. Kan? Kalau kita boleh argue macam ni, okey tak apa. Saya cadangkan. Bro, Ya. tengok gambar yang saya bagi dekat bro tu. Saya nak buat macam tu lah. Macam je lah, tak adalah sama. Saya tak berhenti buat macam ni. Dia tak ada. Satu lagi bro, yang warna putih tu. Ayolah. Ni. Kira macam ni ikutkan dia bertutup. Dia maknanya koridor dia open. Contohlah kan. Maksudnya hak semua lah kan bro. Terbuka semua. Maknanya aircon semua kat bahagian dalam unit-unit je lah. Possible? Okey, saya cadangkan. Cuba research cari pasal GFA ni, baru bawa benda ni pergi tanya Madam L. Sebab benda ni benda yang berkaitan, sebab benda ni saya tak boleh decide pun korang group lain tau. Saya takut bila ni dia jadi problem. Tapi sebelum jumpa tu, kalau anda kata nak buat circulation yang besar, kita kena ada argument yang sebenarnya benda tu by calculation dia GFA adalah 3,000. Sebab kita memang ada 3,000 dan standard kalau kita ambil macam saya kata 30%, maknanya kita ada 2100 untuk space. Lepas tu kita ada 900 untuk circulation. Tapi kalau Ili boleh main yang 900 circulation ni, dia semua outdoor. Dia bukan outdoor, semua adalah konsep balcony. So sebenarnya dia boleh pergi 1,800 lah. Faham. Tapi benda ni nanti kat JFA kena dekat SOA nanti kena tunjuk lah. Kan? Sebab dia akan kira overall kita akan ada yang internal internal ke? Dia ada yang indoor, kita ada yang outdoor. Dia kira-kira bla 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 bla. Lepas tu dapat yang total. So benda ni saya cadangkan Ili cari dulu benda ni.
Okay. Lepas tu bila dah ada benda nak argue, bukanlah argue, ada benda nak kukuhkan. Ili punya kenapa kita boleh buat besar. Kenapa sebenarnya 3,000 tu bukan dekat limitation. Bukan kita punya limitation. Why not? Kita boleh buat macam tu. Sebab kita tahu macam mana dia punya, kita study dia punya bylaw. Kita study apa syarat-syarat dia. Boleh je, tak ada masalah. Sebab sebenarnya sama je. Sebab kenapa yang ni lagi kira? Sebab yang ni kita kira dia ada dinding. Kan? Bila dia, so walaupun dinding ni dia tak semahal lantai lah, tapi dia dah macam tu kiraan dia. Sebab apa? Sebab dia senang cerita JFA ni dia sebenarnya macam rule of thumb lah bila kita nak buat. Apa orang kata? Bila kita nak buat bangunan ni, berapa kita anggaran kos apa semua, kadang orang tengok dekat JFA lah. Dia akan refer yang tu untuk berapa dia nak anggar dia punya, apa nama dia? Dia punya harga semua tu kan. So saya rasa yang ni balik pada yang ni saya rasa. Tapi itulah, tapi sebelum Ili argue, Ili check dulu maknanya semua yang open ni berapa. Ataupun bukan semua yang open. Okay, yang ni tak apalah, yang ni contoh, yang ni ada dalam SOA kan, food court ni. Kalau food court ni dah ada dalam SOA, sebenarnya kiraan food court ni pun boleh kira separuh je sebab dia outdoor. Maknanya kena tengok, maknanya kena clear kat. Ili nak kena check yang mana contoh yang ni yang mana yang bertutup betul, yang ni lah. Tangga, solar, toilet, store, room chamber. Benda itulah kan, yang mana kena clear yang mana yang indoor, yang mana yang outdoor. Kios ke, contohlah saya pun tak tahu lah. Dia ni macam kita komen guna stiker kan dekat kertas. Stiker ulat-ulat lah. Yang ni, kalau yang ni, so kena kira yang tu dulu. Cuba tengok lepas tu, tengok yang ni ada berapa. Tapi sambil tu check sekali pasal macam mana cara kira JFA tu. Macam mana yang enclosed, yang mana yang half open tu lah, yang macam balcony tu. Sebab yang ni konsep dia macam balcony lah. Lepas tu, Ili nak kena justify benda ni. Kenapa boleh buat? Kenapa Ili ni lagi besar? Tapi tak ada masalah pun. Dia kalau besar, tapi kalau kita boleh, ni balik, even kalau kita nak submit dekat majlis pun lepas. Tapi kita nak ada ni lah. Kan? So nak kena check macam ni kan. Yang ni tutup. Launch ni terbuka ke tutup ni? Terbuka. Launch ni tak apa, sekentut dia launch ni. Letak je. Tak apalah. Tapi itulah. Tapi saya punya idea macam itulah kalau nak bagi lagi selamat kan. Ni tutup. Ledger ni open, ni tutup. Tutup. Ni semua dah open dah. Void jangan tak payah kira. Yang ni pun. Bangunan saya ni kan. Kalau dia terbuka, lepas tu dia banyak steel, pelik tak bro? Dia terbuka, lepas tu dia banyak apa? Guna steel. Dia guna steel. Steel? Kenapa steel? Besi? Kenapa steel? Sebab kan saya punya bridge ni, kalau boleh saya tak nak ada kolom kat tengah tu. Jarak dia dalam 26 meter kot, saya tak ingat lah. Ni macam Mira ni tadi kan, lebih kurang. Mira lagi 40. Boleh je tapi nak kena study construction apa yang sesuai. Tengok balik apa yang bangunan yang saya bagi Mira tadi tu kan. Yang gas yang gas tengok balik macam ni. Boleh tapi tak semestinya semua steel. Kadang bila ada steel sikit macam yang konkret sikit, sebab saya tak rasa Dr. Zain dia akan suka kalau semua steel. Faham. Maknanya kita tengok construction ni ikut kesesuaian. Maknanya kalau yang mana yang standard yang bagi semua, yang ni biasalah, yang ni post admin biasa, tak apa, tak ada masalah. Yang mana long span ni buatlah steel campur, so dia ada integration lah. Dan benda tu pun sebab kenapa sini steel kita bagi tahu. Sebab apa, kalau nak compare macam saya kata tadi, kalau satu beam konkret memang dia tak boleh pergi long span lah. Tak boleh pergi long span macam beam.
macam steel kan. Lepas tu satu lagi, kalau konkrit ni lagi jauh dia akan jadi lagi tebal lah. Dia punya beam apa semua, dia punya column pun akan jadi lagi besar. So benda tu tak adalah sustainable kan. Benda tu jadi tak sustainable lah. Why not kita terus guna steel punya tu. Pandai-pandai lah. Korang gibang benda tu kan. Goreng lah sikit. Dia kadang-kadang kena tahu lecturer punya soalan ni bukannya dia nak minta kita ikut. Kita nak tahu, kita nak tengok yang korang faham ke tak. Apa benda yang korang buat. Sebab banyak je orang, even masa saya belajar, ramai je orang boleh buat design yang lawa-lawa bagai semua kan. Tapi bila tanya kenapa macam ni, kenapa benda tu dia jadi tak bersebab. Dia tak boleh nak argue balik. Kenapa kita patut macam ni, dia tak boleh. Walhal yang tu design dia. Tapi dulu UiTM dia ada case. Macam buat lawa tapi cek-cek dia upah orang pun ada juga dulu lah. Ada case. Memang ada orang. Banyak juga dia. Kalau yang private lagi banyak. Orang saya dia pernah kerja dengan dulu waktu dia ada staff tu. Lepas tu dia kata dia cerita apa? Dia pernah buat design untuk kita punya studio mate tu masa dia gila. Benda tu ada. So benda tu yang kenapa? Kenapa korang nak kena tahu apa benda korang buat? Kenapa dia macam ni? Kenapa benda ni tak salah? Kenapa benda ni boleh buat? Kenapa korang design macam ni? So kena tahu tu yang penting justification ni. Justification design strategi bukannya semata-mata dekat layout, bukannya semata-mata dekat form. Dia boleh jadi strategi untuk kita punya structural, kita punya services punya sistem apa bla 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 tu kan. Sebab kita yang buat dia. Kita yang susun punya storyline dia macam mana, kita yang kena justify. Tak ada orang lain boleh justify untuk kita. Especially benda yang mungkin dia akan membawa kepada soalan lah. Dan kena tahu lecturer panel memang dia akan cari salah. Dia memang akan tengok yang betul lah, dia akan tengok yang baik. Tapi kita akan follow upkan apa yang salah. Sebab kadang benda ni bila kita jumpa benda yang salah, benda tu seronok nak tanya. Kita tengok korang faham ke tak? Macam faham tak? So macam mana korang nak buat benda yang korang tak faham logik dia? Mungkin korang ambil bulat-bulat. Korang nampak design tu cantik, faham bulat buat. Tapi sebenarnya korang tak faham essence behind it. Boleh jadi macam tu kan. Satu lagi orang lain buat lah. Memang ada studiomate saya dulu pun yang lelaki dia pernah buatkan design untuk junior, konon nak mengolat. Tapi betul kahwin orang lain. Dia memang ada. Dia siap tolong buat model. Bagi semua model, konsep design tu semua kan. Kita buat lah kerja sini. Memang ada macam tu. Sebab UiTM dulu ramai Diorang ada 12 studio dan satu studio ada 40-50 orang. So nak kata yang benda tu memang kita kena tahu macam mana kita kena justify tu macam. Sebab tak ada siapa boleh justifikan untuk kita kenapa kita buat macam tu kan. Boleh Li? Boleh. Tu cadangan saya. Yang satu untuk SOA tu check dulu yang dia punya yang bylaw dia macam mana, tengok kiraan dia macam mana, kaedah kira JFA ke apa-apa, carilah macam mana. Sebab benda ni bukan takat bantu Ili, dia boleh bantu siapa-siapa yang buat, orang yang member-member yang buat ada kawasan outdoor yang besar ni, bukan outdoor yang macam begini besar apa yang tu lah, yang open yang besar ni. Sebab tak ada dinding kan. Lepas tu satu lagi yang tu lah, yang macam benda-benda ni justify lah macam mana, apa benda, semua benda kita buat tu termasuk macam mana, tak kisahlah apa-apa. Itu yang kenapa saya tekan design strategi tu kalau korang pesan kat saya punya group tu lah. Sebab benda tu adalah korang punya justification. Tunjuk dalam teks lah, dalam ya. Mat dia buat terbuka juga kan? Apa dia? Mat apa? Dia buat terbuka kan? Mat ni jap. Bro. Ya. Mat ni dia punya mana Mat ni? Apa bro yang buat terbuka bro? Ke tak ada? Saya lupa lah. Mana grup saya? Yang terbuka Bawah sekali bro. Baik.
Dah tak buka pun. Cuma yang ni saya pun tak faham. Dia punya dia ada idea sebenarnya terbuka tu kat luar-luar ni. Saya tak tahu kenapa hilang. Yang ni Isnin kan. Pada hari Khamis tu dia tunjuk dia ada keliling ni macam mana keliling. Aku pun tak faham benda ni. Lepas tu tengok asal jadi lain pula. Kalau tengok yang ni, lepas tu yang ni komen tu. Tengok dia punya yang ni. Sekejap. Konkret apa pula? Yang ni sebelum lah. Tak nampak pula. Oh, dia benda tu nampak dekat 3D. Saya tengok video klip dia lah. Ingatkan terbuka. Itu lah. Masalahnya dia punya video klip dengan drawing tak sama. Tapi dia punya arrangement dia elok lah. Cuma dia buat slow. Lepas ingat dia memang banyak main game lah rumah. Tak padan dengan tua. Nampak tak? Lah bro, dia tua. Kan? Oh, 23. Kau 21 kan? Kau 22 Kau 22? kan? Oh. Bro? 31. Walaupun muka walaupun muka lebih kurang sebaya kan. Ya ke? Lambatnya. Ini boleh buka ke tak boleh buka? Oh, saya tak combine lagi korang punya. Tu. Bukannya terbuka. Oh, terbuka. Tak terbuka. Mungkin yang ni tak tahulah dia enclose ke apa. Dia punya plan pun macam tadi tu. Mana? Bro, tu kira dia feel lah kan? Mana? Hujung sekali tu. Dia feel. Oh, dia feel dia tak cut. Kau suka dia. Pandai dia lah. Saya pun pandai-pandai saya pun benda ni saya mentak korang yang penting boleh tanya kan. Jadi saya pun tak perasan. Ada dulu tengok. Tapi asalnya dulu awal lain. Lepas tu bila dah tengok kita pun tak tengok lain dah. Sebab mat itu dulu ni tak complete korang. Kalau ikut kan korang punya lagi complete. Mat ni buat kerja slow. Dia idea dia. Tapi dia macam biasalah mat kan. Dia buat kemas lah. Tapi tu lah yang kemas yang ni dengan ni. Walaupun dua ni benda yang sama kan. Tengok. Lepas tu yang ni. Lepas tu yang ni kotak tak senang tu. Apa benda dah. Tapi yang ni dia buat elok lah. Lawa dia buat. Tapi sebenarnya yang tu tak betul pun tengok. Ni ada dia punya kad pembangunan dia patutnya. Ni ada kad feel yang tu tak tunjuk. Bawah ni dah ada kad feel kan ni. Dia jalan lah. Ada lah tu. Kita tak tunjuk lah tu. Tu. Ni kad ke dia feel lah? Tak ingat lah. Dia colour sama kan? Saya rasa yang ni kad. Yang ni feel. Kan? Betul tak? Lebih kurang lah. Okay. Kira tu satu-satu lah kan ratio dia. Lebih kurang lah. Tak tahu lah. Dia tak tahu lah sebab dia tak guna colour sama kan. Yang ni pun nampak terlebih besar ni. Ni kad ni kan? Ke feel lah? Kad ke feel? Ni feel lah. Ni feel. Belah sini kad. Entahlah. Kad kot. Biarlah dia. Tunggulah dia punya ni. Tunggu tengok. Tunggu macam mana Dr. Zain komen dia punya ni. Saya pun, tapi memang dah habis dengan Dr. Zain tu? Dah habis dah tadi. Korang senyap je dalam grup. Jahanam tu ni. Patutnya saya dah buat list lah. Apa yang hari ni kan, patut pagi sampai petang. Korang senyap je. Tidak apa. Okey, ada soalan tak? Saya pun tak tahu. Ada soalan tak? Ada apa lagi? Ya, aku dah tak kira bro. Apa dah? Banyak sebenarnya. Ni, saya nak tanya satu lagi. Saya punya circulation untuk services ni bro.
Nampak tak? Yang warna biru kat bawah ni. Bawah mana Okey, yang ni. Mana biru? Kat ground floor. Oh ni. Ground floor. Ini lah kan? Ni. Tak keluar? Sikit. Tu. Nampak bapak? Ni warna biru ni. Ni kan? Internet, Kecil kan bro? internet ikut tuan. Kecil, dia pasal dia satu hala kan, kalau boleh jaga dia punya ni okey lah. Tapi dia jarang. Dia apa? Loading bay je. Services je. Loading bay dengan refuse chamber. Dia biasanya orang buat loading bay dengan macam mana Ataupun kalau buat masuk yang dua, mana masuk sini, lepas tu satu keluar. Sini, mana masuk dia boleh share sini. Dengan bas kan? Sebenarnya saya nak buat macam tu. Tapi kalau saya buat dia punya platform kat sini, kalikan dengan yang services ni, jalan untuk bas ni dia jadi curam. Tak payahlah. Janganlah sekali kan. Buatlah macam ni juga. Apa yang curam ni? Tak tahu. Maknanya macam ni tak, dia nak tak, dia punya jalan sebab macam ni dia punya rem, dia punya mana dia punya masuk sama. Cuma mungkin rem dia start sini, cuma sini lain sikit, sini lain sikit. Sebab yang ni lagi tinggi daripada sini kan. So sama je lah, maknanya cuba susun supaya yang ni start kat sini. Dia turun tapi keluar dia akan naik juga situ. Mungkin dia punya yang belah sini naik situ ke. Masuk sama. So macam tu lah, sebab saya tak berapa minat lah kalau yang macam tu kan. Saya tak berapa minat kalau dia kena share sebab benda apa jadi kalau dia punya timing sama. Satu kalau diorang jumpa kat sini tak apa. Kalau diorang jumpa satu lepas corner ni, satu dah naik. Diorang bukan naik kereta auto tau. Lori ni, kalau lori lah especially lori sampah tu. Ingat lori sampah auto ke? Bro, kalau saya cakap dia ada jadual, Kita boleh cakap benda tu ada jadual. Tak, jadual satu lori sampah tapi yang barang loading ni orang tak ikut jadual ni. Dia basically barang loading bay ni, kedai, contoh mall ni. Dia memang satu tu memang dah manggil pagi tu dia dah beritahu masa. Contohlah sama ada malam, mungkin malam lah. Ataupun ada certain kadang siang, kadang barang basah kan, pagi kan. Mungkin benda tu dia akan datang. Mungkin dia akan bagi tahu okey by bila dia boleh. Dia bukanlah jadual mana dia okey pukul 9 siapa, 9.30 siapa, tak bukan macam tu. Dia range masa. Range masa ni kita tak boleh kontrol. So dia kalau dua ni dia flat, tak apa tau dia boleh gagah. Tapi sekarang ni yang ni kat atas, yang ni kat bawah. Dan sini pula ada corner yang dia memang tak nampak. Kan? So agak-agak macam mana dia nak ni. Jenuh ni, lori nak naik ni. Lori tengah naik, dia tengah jaga manual dia ni. Lori sampah pula tu kan. Yang ni pula lori bawa makanan dia ni, kita tak tahu. Lepas tu satu nak undur. Kalau kosong tak apa boleh undur. Kalau tiba-tiba tak ada undur kan. Nak kena macam ni kan. Nak kena berebut pula jenuh kan. Masuk tu kan. So kalau tanya saya better macam tu lah dua. Cuma yang ni kalau boleh saya rasa kena besar. Bukanlah besar kan. Dia kena sebab ni tajam ni. Tengok dia tu. Lori sampah ni besar mana ni? kecil sikit daripada bas kan bro. Dalam 6. Kecil sikit. Kecil sikit daripada bas tu, besar ke kecil? Sedang-sedang kot. Besar lah. Lori sampah ni ada yang saya kira gede pendek sikit daripada bas, tapi besar tu. Kita tak masuk lagi dia punya air menitik ni. Dia nak kena kona ni yang ni saya tak komen tu Yang mana bro? Yang ni bagian ni. Dia sharp ni, sharp turn. Dia macam ni. Lain sikit sebenarnya. So yang ni nak kena jaga sikit yang bahagian ni dia. Nak kena test circulation. Okay. Okay lagi?
Apa tadi? Dekat basement saya kan bro, kan besar bro. Saya buat satu je tangga. Lepas tu kena tambah lagi kan bro. Okay, lupa nak. Basement ni dia full basement ni ke sub basement? Sub. Enggak. Sub. Tapi saya nampak semua berbumbung. Berbumbung lah. Dia berdinding. Berdinding. Ha. Kat sini kot yang ada. Yang dekat bahagian kiri tu, kiri bawah. Kiri bawah ni open. Open, okay. Dia biasanya basement ni kalau contoh yang macam tu kan. Bro, dia open tu louvers ke ataupun macam tak ada dinding terus? Ada kolom macam tu je? Ke boleh je nak buat Terpulang boleh je mana. Tapi yang penting dia bukan 100% dalam tanah yang tu lah. Faham. Kalau macam ni full basement lah. Cuma ni kita tengok biasa dia biasanya kalau contoh sub basement ni macam ni kan. Contoh macam tu kan. Ni atas ni bawah kan. Dia kat sini orang akan buat lari kat sini. Sini akan ada tangga naik. Sini mana-mana yang boleh keluar buat tangga keluar. Sebab dia kena tahu tangga tu untuk apa. Biasanya untuk fire lah, betul? Maksudnya kan bro, kalau yang bawah kiri ni tak payah letak tangga sebab dia dah terbuka ke? Sebenarnya. Cuma dia kena jaga. Tapi biasanya dia tak buat macam ni. Biasanya bila macam tu dia akan ada biasa tak tengok bangunan, dia ada tulis tempat berkumpul. Assembly point kan? Tempat macam orang baru belajar tulis slow. Susah bro tulis tu. Susah guna mouse. Okey. Biasa tak tengok. Biasa kan memang biasa kan tengok benda-benda yang assembly point ni. Sebab apa? Kenapa kena ada? Sebab bila keluar dia akan tak kisahlah keluar daripada tangga ke, keluar daripada pintu, dia akan pergi ke sana. So maknanya walaupun dia keluar ni kita kena jagalah, kena jaga. Maknanya kalau janganlah sini tiba keluar ada bas kan. Maknanya mungkin nak kena ada kawasan yang berkumpul yang dia biasanya dia tak ikut, dia tak cross jalan kenderaan. Sebab kita kena tahu contoh macam terbakar. Contoh lah kita bawa kita kat itu, tiba kita nampak orang terbakar. Agak-agak kita berhenti ambil gambar ke kita keluar dulu? Tak. Dia memang kita akan berhenti ambil gambar dulu lah. Biasanya lah. Ataupun dia akan sambil tu dia akan buat story apa. Contoh lah kan. Tapi benda tu orang nanti akan ada orang fikir takut kita meletup lah, defect apa. Contoh lah kan benda tu kan. So tapi kita kena ada assembly point tu lah. Mungkin kat mana-mana. Sebab yang ni pun kena tahu. Dan yang ni potong kat mana sebenarnya? Sini tanah. Yang potong ni satu lagi saya pening sikit sebab ada part yang saya jalan tu saya ikut kontur asal dia. Yang mana? Jalan yang mana? Tak ada pun, jalan ni sama je. Cakap dia nak suruh saya tunjuk 3D bro. Sebab saya tak reti lah nak. Saya tunjuk 3D sekejap. Ni bro. Sebab ada jalan tapi ni tak siap lagi. Ada jalan yang tak cut dengan fill. Saya ikut kontur je. Tapi jalan macam mana pun dia akan cut and fill juga sikit walaupun lebih sikit. Kurang lah. Sebab dia nak bagi semua jalan. Macam mana pun. Kat sini pun bro. Oh yang tu dia ikut jalan biasa, dia akan cut kat situ. Yang mostly-nya kat depan ni lah. Bukan. Maksud saya bukan potong. Yang cut tu. Yang saya punya cut tu bukan maksud dia cut. Potong bukannya patut dia punya kita nak cut yang cut and fill tu. Soalan saya adalah, saya share balik. Okey, jap. Soalan saya adalah yang kalau kita cut bila kita potong section tu. Korang punya bangunan kan. So contoh macam sub basement. Potong kat sini. So yang ni lah kawasan, maknanya tanahnya potong kat sini kan. So maknanya kat sini macam ni lah kita tak nampak detail. Itu yang nak tahu. Dan benda-benda ni kalau betul macam ni, dia tak ada tiang kat sini. Benda ni semua retaining wall.
Tak ada tiang kat sini. Oh, Ah, tepi sini. Faham. mana tepi tu dia akan jadi macam tu lah, lebih kurang rupa dia bubuk sikit lah. Bubuk. Maknanya dia akan jadi tu lah lebih Maknanya kurang. kalau Returning wall tu kan. kalau kolom tepi tu start daripada ground floor lah kan bro? Dia tak, kolom start tengah. Start tengok. Returning wall. Ya, yang ni kolom ada. Retaining Tak, wall. tak. Yang kan tadi bro cakap Oh, kalau atas untuk ni lah. Atas ni. Atas ni. ha. Kalau atas ni pergi kolom start kat atas. Okay. Itu. Tapi yang bawah yang mana bahagian tanah ni memang dia akan buat. Tapi kalau macam ni dia punya potong, memang banyak jugalah yang kat dalam. Ha. Ili pun sama macam Mira tadi. Cuba tunjuk. Ada tak bahagian yang dia buat 3D yang cut and fill? Buat 3D yang proper cut, yang mana proper fill. Bagi dia punya ratio dia kalau boleh jadi bagi one to one. Ataupun kalau boleh dia tak beza banyak lah. Maknanya kalau kita ni. Payah nak dapat one 4 to one. meter bro. 3. 4. Apa dia yang mana yang cut tu? Tinggi basement, sub basement tu. Yalah, dia memang contoh yang ni yang 4 meter. Tapi yang ni persoalan yang ni penuh ke, yang ni start sini ke. Tahu tak? Tanah dia. Sekejap, mana Mil? Saya tengok kat section bro. Tak faham. Ni. Ni lah masuk saya ni yang bagian ni. Yang ni semua dia bukan. Yang ni adalah returning wall lah ni. Patutnya. Cuma bila plan dia akan potong situ lah. Gudu kan. Bro, kalau kolom tu start daripada atas, kan sebab ada sub-basement kan? Kan retaining wall tepi-tepi tu. Lepas tu kolom start daripada ground floor ni lah kan? Yang ni tu mana? Mana nampak ni tu apa? Yang tadi bro tunjuk tadi tu. Zoom. Mana? Ni. Kan ada kolom. Okay. Maksudnya dia tak ada kolom, dia jadi retaining wall. Oh, dia macam ni je kalau macam tu kan. Yang ni retaining wall contoh Saya punya lukis guna mouse ni saya dah makin cekap. Retaining wall yang tu yang bahagian besar lah. Atas tu dia akan sambung besi sama, lepas tu dia tarik lah kolom. Cuma foundation je tak foundation dia bawah dia foundation sama je lah. Cuma retaining wall ni dia akan act dua sekali. Maknanya dia macam tiang lah. Dia macam tiang lah. Tapi sama lah kalau dia ni dia akan piling macam biasa. Tapi yang ni sama je. Sebab apa? Sebab dua-dua ni material sama. Dia punya material dia sama kan. So boleh je, maknanya bila dah buat ni, lepas tu dia tarik pula kolom kat atas, dia buat beam pula. Lepas tu dia tarik kolom lagi. Dia buat beam ni lagi, kan? Maka dia jadilah bangunan. Bro, dekat kawasan yang tak ada bangunan, kalau kita cut, kena letak retaining wall juga ke bro? Kalau macam kalau kita cut dalam 1 meter, 2 meter macam tu je. Sekejap, tengah lukis. Ni bayangkan bekerja tu tengah construction ni. Buncit tu bro. Bro ke tu? Ni bekerja. Tengah sokok. Apa tadi? Ili, ulang soalan. Kalau yang ni kan site kita ni yang untuk circulation saja kita cut dalam 1-2 meter macam tu, dia kena retaining wall juga ke? Faham tak bro? Biasanya kalau kena tahu aku contoh kalau tanah kan. So kalau kita cut macam ni walaupun sikit, biasanya dia ada retaining wall juga sikit. Ataupun kalau kita tak nak retaining wall, kaedah dia adalah kita tak buat dia straight lah. Kita buat dia berbukit sikit. Ataupun kadang ada tempat yang mungkin dia selalu macam ni. Cakap habis.
Okay. Yang ni kan. Dia boleh mungkin dia boleh jadi yang macam ni. Kalau kita tak nak bagi alternating wall. Ataupun mana dia berbukit. Sebab apa bila kita cut terus macam ni, benda ni dia senang jatuh. Faham. Lepas tu nanti dekat plan tu macam mana bro? Nak Dekat plan sebenarnya kontur dia akan jadi macam ni sebenarnya. Allah. Ish. Besar sangat. Buruk. Tengah fikir cara yang hidup. Dia macam tu punya. Pernah tengok? oh Pernah nampak? Yang first year. Apa dia? Masa first year. Pernah belajar kan? Nah. Dia sebenarnya yang bahagian-bahagian tu yang macam mana kontur ni kan. Nanti plan dia akan jadi satu contoh. Dalam kes ni yang mana contoh yang ni kan yang kita nampak kan. Contohlah yang ni sebenarnya dia punya section. Mungkin sebenarnya kalau mungkin macam tu dia buat. Okay, kita punya yang kita buat tu kan. Yang ni dia akan jadi tu. Dia tunjuklah bahagian dia. lebar dia tu tak kisah ke nak buat macam mana? Lebar dia tu kadang kita ikut. Dia kadang lebar dia bergantung ketinggian sebenarnya. Oh, macam mana nak kira tu? Macam mana nak kira? Tengok kau punya ni lah. Ataupun yang ni saya pun tak ingat ni. Tapi dia punya rupa macam tu lah. Oh, okay. Lebih kurang lah, cuba korang check balik Google balik. Saya ingat lupa lah macam tu. Tapi rasanya setahu saya macam tu lah. Contoh plan. Tapi kena tahu benda ni dia line thickness yang rendah yang paling nipis tu kan. Dekat side kan. Okay, lagi? Okay. Macam tak ada lah kot. Tak ada dah? Ada dah. Okay, tapi benda tu ada benda yang memang saya rasa korang nak kena tanya Dr. Zain dengan medium lah. Buat apa tu bro? Macam mana tangan dia aja. Buruk. Kau nak buat apa? Tengah berjemur ke? Berjemur atas bangunan Nili. Weh, buruk. Macam tu. Okey. Tadi. Okey, Ili tak ada apa? Mila? Saya tak ada apa-apa. Tak ada. Alright. Nanti kalau apa inform Mila. Yang ni video ni kau nak juga dalam Boleh. tapi apa dia? Video tadi pun saya tak masuk lagi. Kemudianlah nanti malam saya bagi link lah. Okay, boleh. Dah ni semayang baru ni. Alright. Okay. AI Thank ni you, kau. bro. Welcome. Apa-apa inform lah. Apa? Tak apa. Sorry, bro. Saya pun lupa dah bila ingat tajam. Pilih. Tak apa. Okay, sama. Thank you, bro. Welcome. Assalamualaikum. Salam. Salam.